Siapa yang baru masuk tu baca doa Kita dah baca doa tadi. Okey, pertama sekali awak belajar tentang kemahiran melukis. Kenapa minta elok tu cikgu? Melukis graf. Okey, ada dua jenis graf yang awak buat. Yang pertama, graf bentuk apa? Bentuk garis lurus tu bentuk kecerunan kan? Y sama dengan MX tambah C. Okey, kalau Y sama dengan MX tambah C, awak cuma isikan Y, X. Okey, isikan koordinat, biasanya koordinat kosong. Okey, koordinat kosong dan satu lagi koordinat sama ada mungkin 1 ataupun 2 bergantung pada skala awak. Okay, yang kedua, bentuk. Ni bentuk apa ni? Linear. Kecerunan garis lurus. Ada 3 bentuk kan? Yang pertama bentuk. Yang ni bentuk apa ni? Kecerunan. Kecerunan. Okay, bentuk apa lagi yang ada? Kuadratik. Bukan. Titik maksimum, titik minimum. Bukan juga. Garis lurus. Bentuk apa? Kalau garis lurus biasanya tak ada titik maksimum atau minimum. Kalau titik maksimum minimum tu untuk kuadratik biasanya. Dalam matematik ni, cikgu tak pasti matematik tingkatan berapa untuk awak. Kalau yang sebelum ni matematik tingkatan 4. Bentuk kecerunan lagi bentuk Linear. pintasan. Ingat tak bentuk pintasan? Ingat. Bentuk pintasan macam mana? X per Y tambah Y E per B. sama dengan Z per C. sama dengan 1. Betul? Dia mesti sama dengan 1. Jadi A ni menunjukkan apa? A ni adalah Kecerunan. Ingat belajar tahun bila? Dia tak pasti. Pintasan Matematik kan? X. Betul. Pintasan X. B ni adalah Pintasan Y. Y. pintasan Y. Ingat lagi tak? Jadi kalau awak ada X dengan Y, ini bentuk pintasan. X pintasan dia adalah A, Y pintasan dia adalah B. Dan ini mesti 1 ini mesti 1. Dia tak boleh nombor lain. Dia mesti 1. Kat sini baru yang A ni akan jadi pintasan X dan B ni akan jadi pintasan Y. Ingat tak bentuk ni? Tahun bila awak belajar ni? Form 4. Ingat belajar kan? Ada. Lupa. Ingat lupa ke ingat? Ingat lupa. Ingat. Waduh. Satu lagi bentuk apa garis lurus? Bentuk arm. Apa maksud bentuk arm? Bentuk arm AX tambah BY tambah C sama dengan Kosong. kosong. Betul. Okey, ini adalah bentuk arm. Okey, bentuk arm, bentuk pintasan dan bentuk kecerunan adalah bentuk-bentuk bagi garis lurus. Okey, boleh ingat, ni bentuk kecerunan sebab dia ada kecerunan dan biasanya dia positif.
negatif pun boleh lah. Biasanya kita buat yang ini. Pintasan yang macam ni. Sebab dia ada pintasan X dan pintasan Y. Yang ini pintasan dia X dengan Y jugalah kat sini tapi tak nampak sangat. Untuk ke atas biasanya. Untuk satu garis lurus ni kita boleh tukar pada bentuk kecerunan, pada bentuk pintasan dan pada bentuk tiga-tiga kita boleh tulis. Dan kalau dalam matematik dia kata tuliskan cari garis lurus tu dalam bentuk kecerunan, mesti dalam bentuk ni. Y sama dengan Y adalah perkara rumus. Dalam bentuk pintasan mesti sama dengan 1. Dalam bentuk A mesti sama dengan 0. Okey. Cuma untuk pengaturcaraan linear kita gunakan dua jenis ni sahaja, kecerunan dan bentuk pintasan. Kecerunan dan bentuk pintasan. Nak cari yang bentuk kecerunan ni, kalau diberi garis lurus dalam bentuk kecerunan, awak gantikan macam biasa, koordinat. Kalau diberi dalam bentuk pintasan, awak bahagi dengan nilai C. Okey, bahagi dengan nilai C untuk dapatkan dalam bentuk pintasan. Ini ingat lagi tak? Ingat tak? Kalau awak ada 4X tambah 3Y sama dengan 12, nak tukar pada bentuk pintasan macam mana? Bahagi 12. Bahagi dengan 12. Okey, bahagi 12. Jadi 4X bahagi 12 tambah 3Y bahagi 12 sama dengan 12 bahagi 12. 4X bahagi 12. 3x. 3X. X per 3. Masa jadi 3X. X per 3 kan? Confuse cikgu. 1, 3 dia akan jadi X per 3. 4 bahagi 12 bahagi 4 bahagi 4, 1, 12 bahagi 4, 3. Tambah sebelah ni apa? X per 4. 3 dengan 12. Apa faktor dia? Y per 4. 4. Tambah Y per 4 sama dengan 1. 1. Jadi pintasan X dia adalah 3. Pintasan Y adalah 4. Okey, pintasan X adalah 3. Pintasan Y adalah 4. Kalau awak ada 2X tambah 6Y sama dengan 24. Kita bahagi dengan berapa? Bahagikan semua dengan 24. 24. Awak ambil je yang hujung ni. Okey, sama dengan apa ni? Semua bahagi dengan nombor tu. Kita nak jadikan hujung dia 1. 1. Jadi hujung dia 1. Jadi ini kita bahagi 24. Dan ini pun kita bahagi 24. Yang ini pun kita bahagi 24. Jadi X per berapa ni? 12. X per 12. Bagi 2, 1. Bagi 2, 12. Okay, Y per berapa? 4. 4. Ini adalah 1. Betul? Jadi pintasan X adalah, boleh masuk tak? Mana awak? 12. X 12. Y 4. 12. Y 4. Y 4. Y. Okay, ini bentuk pintasan. Jadi awak ada dua bentuk yang awak kena cari biasanya, sama ada Isabella kenapa? Tertekan ke apa? Tertekan. Okey. Okey, kalau bentuk kecerunan biasanya awak gunakan koordinat sahaja. Okey, kalau bentuk pintasan awak nak gunakan koordinat boleh. Tapi kalau awak tukar pada bentuk yang ini lagi mudahlah terus dapat pintasan dia. Okey, kalau awak ada bentuk pintasan kan? Kalau awak ada contohnya soalan
Okey, 3x tambah 5x tambah 3y sama dengan 24. 5x tambah 3y sama dengan 24. Kita bahagi dengan berapa? 24. Semua bagi 24. 24, 24, 24. Okey, ni awak akan dapat 1. Ni awak akan dapat y per 8. Ni awak akan dapat x per 4. 24 per 5. Betul? Betul. Cikgu. Ya. Jadi kalau nak buatkan dalam bentuk kedua yang cikgu cakap tu, memang dia punya C tu mesti 1 lah. Mesti 1 untuk dapatkan pintasan. Wajib 1. Kalau awak dapat x per 2 tambah y per 6 sama dengan 2, ini bukan bentuk pintasan. Awak kena bahagi lagi dengan 2. Okey, bahagi lagi dengan 2. Bahagi lagi dengan 2. Awak akan dapat x per 4 tambah y per 12 sama dengan 1. Dia mesti 1. Okey, mesti 1 untuk bentuk pintasan. Okey. Okey, kalau dapat macam ni, senang tak nak buat graf? Awak nak buat graf, sini 24 per 5, sini adalah 8. Okey, biasa kita akan buat macam ini. Okey, kita akan buat macam ini untuk cari, sebab awak cari 24 per 5 tu susah. Tengok pada skala semua sebagainya. Okey, satu teknik yang boleh digunakan, kita rujuk pada perkali. Rujuk perkali yang ada. Okey, dekat sini. Okey, 8 ni dah jelas kan? 8 ni kita ada kan? Okey, 8 ni kita ada, betul? Betul? Betul, Go. Ya. Jadi kita nak rujuk perkali. Okey, 8 ni untuk y. Jadi kita rujuk perkali y. Okey, rujuk perkali y, jangan rujuk yang ini. Perkali y kat mana? Perkali y yang ini. Okey, rujuk perkali y yang ada. Kita dapat jelas kat sini. Okey, rujuk perkali y maksudnya macam mana? Okey, ganti perkali y dalam x. Ini satu lagi teknik lah untuk buat graf. Awak nak gunakan yang ini pun boleh, tak ada masalah. Okey, gantikan 2 ke, gantikan 4 ke dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Satu lagi teknik untuk awak nak masukkan dalam graf tu. Okey, ganti perkali y dalam x. Perkali y adalah 3. Jadi kita gantikan 5 darab 3. Okey, tambah 5 darab 3 tambah dengan 3y sama dengan 24. Awak akan dapat 3y sama dengan 24 tolak 15. 24 tolak 15 adalah 9. Jadi y adalah 3. Jadi ni awak dah masukkan 3 ni kan? X sama dengan 3. X sama dengan 3. Dan y sama dengan 3. Jadi okey, yang mula-mula tadi kita dapat y sama dengan 8. Ni 8. Dan sini x3, y3. Ambil koordinat 3, 3. Dan buat garisan. Satu lagi teknik. Faham tak? Nak balik? Cikgu, Saya? Tuan tanya tadi, kita cari apa? Koordinat apa? 3-3 tu apa? Kita nak buat garisan kan, kita perlu tahu 2 koordinat. Betul? 2 titik baru kita buat garis lurus. 1 titik tak boleh buat garis lurus kan? Okay, kalau kita gunakan bentuk pintasan,
Yang untuk pintasan Y senang 8. Tapi bentuk pintasan X ni 24/5. Kalau boleh pilih tepat-tepat titik tu tak ada masalah. Kini kalau yang pelajar-pelajar ni sebenarnya untuk pelajar-pelajar yang agak lemah lah. Nak buat titik tepat-tepat tu 24/5 tu mungkin tak kena tepat kan. Jadi dia cari satu lagi koordinat. Cari satu lagi koordinat macam mana? Okey, dia ambil, tengok kat sini 8 dah jelas, tepat betul-betul pada integer 8, senang. Ini gunakan integer ni, integer ya. Kalau 8 ni adalah bentuk integer, senang. Jadi yang integer 8 ni untuk siapa? Untuk X ataupun untuk Y? Dia adalah untuk Y. Jadi bila dia untuk Y, dia cari perkali Y apa? Perkali Y ni adalah 3. Perkali Y ni adalah 3. Jadi digantikan 3 ni ke dalam X. Digantikan 3 ni ke dalam X. Dia jadinya 5 darab 3 tambah dengan 3Y sama dengan 24 untuk dapatkan koordinat Y. Terima kasih cikgu. X sama dengan 3, Y sama dengan 3. Inilah koordinat satu lagi yang dia tanda dekat sini. Ini adalah koordinat 3, 3. Dia dapat satu lagi garis lurus. Okay, nak gunakan cara yang ini pun tak ada masalah. Okay, cari koordinat 1, koordinat 2. Awak nak ambil mungkin sini X0, sini mungkin X2 pun boleh, tak ada masalah. Okay, pastikan dia kena tepat-tepat lah. Okay, satu lagi contoh. Kalau awak ada Y tambah 3X sama dengan 10. Kita akan bagi dengan berapa? 10. 10. 10. 10. So kita akan dapat Y per 10 tambah X per 10/3 sama dengan 1. Okay, apa masalah kat sini? 1 yang ini. 10/3. 10/3 satu masalah. Satu lagi 10/3. 10/3. Okey, betul. 10/3. Okey, jadi 10 ni untuk Y kita dah ada. Jadi kita rujuk pada perkali Y. Perkali Y berapa? 1. 1. Jadi kita masukkan 1 ni ke dalam X. Y tambah 3 darab 1 sama dengan 10. Jadi Y sama dengan 7. Jadi koordinat X tu adalah 1. Ni X ni X. 1 dan Y dia adalah 7. Jadi yang ni Y10 ada. Kemudian kita gunakan 1, 7. Ini 1, 7. Kita buat garisan. Okey. Satu lagi contoh yang awak tak boleh lukis kat situ kalau contoh dia. Kalau awak dapat contoh satu lagi X per 10 tambah Y10/10 sama dengan 1. Ni kalau tukar jadi apa? Tukar pada bentuk 10X Y sama dengan sekejap, 100 ke? Salah. Sini 10. Sini 100 kan? 100 ke 1? Macam confuse ni. Berapa? 1
1. 1. X tambah Y. Yang awak ada X tambah Y sama dengan 10. Tak cantik. X tambah Y sama dengan 10, dapat X per 10 tambah Y per 10 sama dengan 1. Masalahnya kat sini, kita ada masalah kan 10 dengan 10. Itu masalah kat sini. Masalah kat sini. Daripada kertas graf. Ada berapa maksimum kotak untuk graf dalam kertas graf? Ada berapa kotak? Kertas graf tak? 10. Untuk yang 4CX. 10. Saiz 10. besar. Yang paling besar. Oh, 10. Okey. Kita tukarlah. Tak, tukar. Katalah sini 16. Kalau lebih macam mana cikgu? Itulah kalau sini 16. Sekejap tukar 16. Di atas ni berapa? 16. Kalau sini 16, atas berapa? Saya tak faham cikgu. Kejap. Tukar ni pada bentuk am. 10. 10. 10. Tak dapat ni. Kejap ya. Okay, kita habiskan dulu lah. Baik, ini kalau tak muat sebenarnya contohnya kalau awak punya pintasan awak tu lebih daripada kertas graf. Kalau macam 10 boleh, tapi ini masalah kalau skala awak ni. Katalah skala awak 2 kotak kepada 1 unit dan sebagainya. 2 cm kepada 0.5 unit. Kalau 2 cm kepada 0.5 unit, awak akan dapat 5 sahaja kan? Maksimum betul kat sini. Betul kan kat sini? Kalau 2 cm kepada 0.5 unit. Jadi, untuk 2 cm, 0.5, 1, 1.5, 2 dan sebagainya. Jadi awak nak masukkan 10 tak boleh. Kalau nak masukkan 10 tak boleh, awak rujuk pada yang Y sahaja. Tengok apa yang ada. Okay, apa yang ada Y, tu masukkan. Apalah yang ni, kita buat soalan nanti baru nampak. Okay, itu satu. Patah balik. Okay, pertama adalah kemahiran melukis graf. Untuk pengaturcaraan linear, yang pertama adalah kemahiran melukis graf. Okay, ini dah dapat dah. Awak dah buat kan muka surat? Muka surat. Apa awak buat? Muka surat 166 dengan 167 dalam modul, betul? Betul tak? Betul. Kemudian awak lorekkan sama ada lebih kecil ataupun lebih besar untuk ketak samaan. Dia bergerak ke mana? Ke atas ataupun ke bawah. Okay, ketak samaan tu ada belajar dalam matematik juga kan? Betul tak? Betul. Jadi awak mahirkan sahaja. Yang pertama. Yang kedua, awak nak cari maksimum dengan minimum.
nilai maksimum dengan minimum. Dia nak cari nilai maksimum dengan minimum ni, itu yang kita menggunakan fungsi objektif. Dia nampakkan dalam buku teks awak muka surat. Muka surat 237. Nampak tak? Tentang fungsi objektif. Okay, fungsi objektif tu, objektif awak nak apa? Nak cari nilai maksimum ataupun minimum? Okay, yang ini biasanya berkaitan dengan, kalau berkaitan dengan perniagaan, kalau kos, dia akan cari kos yang minimum ke maksimum. Kos operasi perniagaan. Awak nak bisnes. Awak nak cari kos minimum ataupun maksimum? Maksimum. Kos. Minimum. Oh, minimum. Kos minimum untuk Maximum. maksimum. Ada setengah benda kita perlukan maksimum, ada setengah benda kita perlukan minimum. Biasanya kita akan buat fungsi objektif. Fungsi objektif ni biasanya kita akan tulis dalam bentuk K sama dengan EX tambah BY. Okay, ada komponen X dan ada komponen Y. Okay, nak cari macam mana? Kita gunakan contoh buku teks. Kita tengok muka surat 237 tu. Cuba fahamkan jap. Kat atas tu. Okay, ni contoh untuk kedai kek. Siapa ni cerita nak buka kedai kek? Siapa yang mak dia buat kek? Ada tak? Tak ada. Mak awak tak ada niaga apa-apa? Ada kan? Mak Nurin yang berniaga. Mak orang lain tak berniaga. Mak Akram niaga juga kan? Niaga laksa. Betul tak Akram? Mana ada. Tak ada? Oh, tapi laksa mak awak memang terbaik lah Akram. Paling terbaik lah cakap pernah rasa. Mak awak dengar tu? Tak. Saya dah beli. Okay. Okay, dia kalau kata cara linear ni dia akan ada komponen X dan akan ada komponen Y. Kena cari komponen X dia apa, komponen Y dia apa. Bulatkan. Kalau macam ni komponen X dia kek coklat, komponen Y dia kek keju. Dengan kos bagi sebiji kek masing-masing ialah RM4 dan RM5. RM4 ni untuk siapa? RM4 ni untuk X. Jadi dia akan jadi 4X. RM4 ni untuk X. Jadi akan jadi 4X. RM5 untuk siapa? RM5 ni untuk Y. Dia akan jadi 5Y. Ya, jumlah, apa maksud jumlah? Jumlah adalah hasil tambah. Jangan lupa jumlah adalah hasil tambah. Beza adalah tolak. Jumlah hasil tambah sama jumlah dengan hasil tambah adalah gunakan tanda tambah. Perhatikan bahawa ungkapan 4X tambah 5Y ialah suatu ungkapan linear jika kita ingin menentukan nilai minimum bagi kos. Okay, jarang dia kata nilai maksimum bagi kos. Kalau kos biasanya akan jadi minimum. Okay, nilai minimum bagi kos 4X tambah 5Y
maka ungkapan linear ini dikenali sebagai fungsi objektif. Fungsi objektif ni untuk apa? Untuk mencari nilai maksimum ataupun nilai minimum. Okay, fungsi objektif ni untuk mencari nilai maksimum ataupun nilai minimum. Dan dia boleh diwakili oleh bentuk graf. Okay. Jadi kita ada AX tambah BY. Okay, bergantung pada soalan. Dan sekarang kita nak cari K ni. Macam mana nak cari K? K adalah gandaan sepunya terkecil. Ingat tak gandaan sepunya terkecil? LCM tu cikgu. LCM. Bahasa Inggeris apa? Lowest common apa tak? Saya lupa. Informant saya bahasa Inggeris. Multiple. Lowest common multiple. Betul, LCM. Kalau 1 dengan 2, berapa LCM dia? 2. 2. 2 dan 3? 6. 6. 4 dan 6? 24. 24. Cuba lagi. 12. 12. 2 dan 8? 8. Okey, senyap tengok tanya seorang. Delina? Delina ada? Sarah? Senang ni. Delina, Sarah, siapa lagi? Rahman. Delina, Sarah, Rahman. Ada seorang pun nak jawab? Adia Izzati? Ni semua mic tak boleh buka ke apa? Tak boleh buka, tulis kat chat. Anita? Mana lagi semua orang ni? Siapa ada kat sini angkat tangan? Empat orang je. Yang lain hilang. Satu, dua, tiga. Okey, Alia Izzati. Apa gandaan sepunya terkecil untuk 3, 12? Tiga tak mungkin kan? Adakah 36? Cikgu, ni apa Ya? benda cikgu? Gandaan sepunya terkecil. Ingat lagi tak? 12. Ajak Haziq, ingat lagi tak gandaan sepunya terkecil? Kurang ingat lah. Kau cakap lah kau nak ingat. Dia Okay. macam Tak ingat. antara dua sifir tu apa di darab apa dua-dua sama kan cikgu? Okay, contohnya 3 dengan 12. Nak cari gandaan sepunya terkecil. Bagi dengan berapa? Bagi dengan 3. 12 bagi 3 dapat. Yang kena bahagi sampai kecil tu eh. Oh, lepas tu Dapat tepinya darab eh. Darab. Jadi 3 darab Oh. 4 dapat 12. Kalau tak ingat kena buat ni lah. Oh. Jadi kalau 6 dengan 8, gandaan sepunya terkecil dia berapa? Satu lagi cara, awak boleh buat 3, gandaan dia adalah 3 kan? 3, kemudian 3 darab 2, 6 lah, kemudian 9, kemudian 12. Kalau 12 pula gandaan dia adalah 12, 24, 36. Gandaan sepunya yang terkecil, sini ada 12, sini ada 12. Jadi gandaan sepunya terkecil dia adalah 12. GSTK ataupun LCM sama dengan 12. Ada dua cara lah awak nak buat. Sama ada awak nak gunakan senaraikan semua gandaan dia, cari gandaan sepunya yang paling kecil, ataupun gunakan kaedah yang ini.
Masa form 1 gunakan kaedah yang ni kan. Kalau 6 dengan 8, kalau awak dah mahir, awak tahu sebenarnya. Kenapa tak nak sebenarnya kecil dia? Pembelajaran. 12, 18, 24. 8, 16, 24. Jadi keadaan sekunder terkecil dia adalah 24. Kalau nak gunakan kaedah bahagi, dia bahagi 2, dia akan dapat 3, dia akan dapat 4. Bagi 3, dia akan dapat 1, dia akan dapat 4 sebab tak boleh bahagi. Ini bahagi dengan 4, 1, 1. 2 darab 3, 6 darab 4, 24. Okey, keadaan sekunder kecil. Jadi keadaan sekunder kecil ni ataupun LCM ni guna kat mana? Guna pada fungsi objektif. Supaya nak dapatkan K. K ni adalah gandaan sepunya terkecil. Sebab dekat buku awak tak tulis kan? K tu apa? Betul tak? Ada tak dekat buku teks? K tu macam dapat nilai K. Jumpa tak? Tak. Tak ada kan? Jadi catat kat mana-mana. Dekat modul ada tak? Kita nak cari nilai K tu. Pun tak ada. Jadi K tu adalah gandaan sepunya terkecil ataupun LCM, lowest common multiple. Okay. Lepas tu, okay, ni konsep yang kedua. Fungsi objektif. Dan yang ketiga, mana patah balik? 1, kemahiran melukis graf. 2, nak cari fungsi objektif. Okay, yang ketiga, kekangan. Okay, kekangan. Kekangan untuk bertukar kekangan dalam bentuk ayat bahasa Melayu kepada ayat matematik. Okay, dalam buku awak ni pun tak ada juga. Cikgu tak tahu kenapa dia tak ada yang baru ni, tapi yang lama ada. Okay, yang lama ada. Cikgu paste. Tak jelas ni. Balik nanti. Berapa orang dalam kelas ni sekarang? 1, 2, 3. 5 kali 3, 15, 1, 16, 17. Mana kedua yang lain-lain? Tak buat siap orang? 17, 18, 19, 20, 21. Kita masuk kelas. Baca tak tu? Oh, tak cukup besar. Okay, kita ada lebih kecil dan lebih besar. Kalau yang lebih kecil ni, lebih kecil atau sama dengan tu, okay, Y tidak lebih daripada X. Y tidak lebih daripada X.
sama dia lebih kecil ataupun sama dengan. Ini Y tidak lebih daripada X. Dan kemudian kita ada Y selebih-lebihnya K kali X. Y selebih-lebihnya K kali X. K paling banyak pun K kali X. Paling banyak. K itu untuk lebih kecil. Okay, kalau untuk lebih besar, Y tidak kurang daripada X. Y tidak kurang daripada X. Ataupun Y sekurang-kurangnya K kali X. Maksudnya dia sentiasa lebih banyak daripada X. K paling sikit pun dia sama dengan KX. Jadi dia sentiasa lebih banyak daripada sentiasa lebih banyak daripada KX. Dan paling sikit pun dia adalah sama dengan KX. Kemudian kita ada maksimum X ialah K. Maksudnya X tu sentiasa lebih kecil daripada K. Dan paling banyak pun dia sama dengan K. Ataupun minimum X ialah K. X tu adalah sentiasa lebih banyak daripada K. Minimum dia pun adalah K. Dan kadang-kadang kita ada perkataan melebihi. Okay, Y melebihi X. Kita akan gunakan tanda tolak. Okay, gunakan tanda tolak. Y melebihi X. Y melebihi X. Y tolak X. Sekurang-kurangnya, okay, maksudnya lebih banyak. Okay, sekurang-kurangnya maksudnya dia lebih banyak. Okay, lebih banyak. Tapi paling sikit pun adalah sama dengan K. Yang ni awak kena faham dah. Sama ada awak kena hafal ataupun awak faham. Yang semalam cikgu tunjuk semalam pun ada kan? Okay, tidak kurang ataupun sekurang-kurangnya paling sedikit ataupun minimum. Satu lagi kita ada soalan ni, soalan pengaturcaraan linear. Soalan pengaturcaraan linear ni, dia bergantung pada ketaksamaan yang awak buat ni. Dia sangat-sangat bergantung pada ketaksamaan ni. Kalau ketaksamaan awak salah, dengar betul-betul. Kalau ketaksamaan awak salah, penukaran daripada ayat BM kepada BM ataupun English lah. BM ataupun English tu kepada ayat matematik, kepada ketaksamaan ni salah, markah-markah awak yang lain pun banyak yang hilang. Sebab bila awak buat ketaksamaan ni salah, awak akan buat graf tu, graf garis lurus tu betul. Tapi lorekan lebih besar, lebih kecil tu akan jadi salah. Dan awak punya penyelesaian pun akan jadi salah. Jadi awak cuba dulu tajuk ni, okay, buat. Kalau awak sentiasa dapat salah je ketaksamaan awak tu, mungkin awak tak boleh train dekat bahagian sini lah. Ya, awak kena train dekat tajuk yang lain. Faham tak? Kita ada 4 tajuk kan? Kita ada nombor indeks, kita ada segitiga, kita ada pengaturcaraan linear dan cikgu akan ajar juga kinematik gerakan linear. Awak tahu kadang-kadang ada setengah-setengah tajuk tu memang bukan untuk awak. Okay, memang kalau dia memang bukan untuk awak, jadi awak jangan bila awak buat tu, apa maksud memang bukan untuk awak? Maksudnya bila awak buat soalan tu asyik salah. Awak cuba lagi, awak rasa macam betul ni. Tapi bila awak cek, jawapan awak salah. Jadi tajuk tu memang bukan untuk awak. Jadi awak jangan ambil risiko lah. Cuba untuk buat tajuk yang awak selalu dapat salah. Awak fokus pada tajuk-tajuk yang awak sudah dapat betul. Kecuali tajuk-tajuk wajib. Yang tu lain cerita. Macam tajuk pengaturcaraan linear ni adalah tajuk pilihan. Dia kena pilih 2 daripada 4. Faham tak dia cakap ni? Faham, Cikgu. Faham.
Ini dia tajuk yang mudah. Tapi ada setengah orang dia tak dapat tangkap, dia sentiasa buat kesilapan. Macam ada orang dia tak boleh buat tajuk kebarangkalian. Asyik-asyik silap, asyik-asyik silap. Salah faham, salah faham. Cikgu dulu tajuk masa kita kena buat bahagian halaju, kena lakar halaju. Bahagian lakar halaju pun cikgu selalu buat salah. Silap interpretation. Okay, ada orang, dia kemahiran dia berbeza-beza kan. Tapi seelok-eloknya dapat master semualah. Tapi kalau tak dapat, sebab keupayaan otak orang berbeza-beza. Tak semua sama. Jadi kita cuba sedaya upaya. Jangan give up awal-awal. Cuba dulu. Tapi bila kita dapat apa-apa yang kita dapat tu, kita awak bersyukur je lah pada apa yang awak dapat. Itulah kemampuan awak, itu yang Allah dah berikan pada awak. Tapi sebelum tu kena cuba sedaya upaya. Okay, jadi yang bahagian ni kena faham ataupun hafal. Salah dekat sini, yang lain pun salah. Okay. Jadi itulah kemahiran. Ini tentang kekangan ya. Ini tentang kekangan. Kekangan-kekangan yang ada pada masalah tersebut untuk dapatkan satu nilai maksimum ataupun satu nilai minimum yang diperlukan dalam masalah tersebut. Okay. Jadi 3 ni. Okay, tajuk untuk pengatauan linear ni. Kemahiran melukis graf. Okay. Nilai maksimum dan minimum. Dan kekangan, dan yang terakhir tu tak penyelesaian masalah sahajalah. Alright. Tak ada yang kompleks, pengiraan yang kompleks ataupun rumus matematik yang kompleks dekat sini. Ini tentang kefahaman sahaja. Yang faham BM, boleh tukar pada matematik. Itu yang paling penting. Okay, jadi kita tengok yang soalan buku teks semalam yang awak kata kibat tu. Siapa nak terangkan soalan tu? Cuba volunteer nak terangkan soalan nombor 3 ni. Ada yang dah hantar jawapan kat cikgu. Cikgu tahu ada yang boleh buat. Dapat terangkan? Volunteer. Berapa orang jawab soalan ni? Dah siap soalan yang kat tangan? Akmal, Mahesh, Ishruti, Jana. 4 orang je. Try. Amira dah try? Kita pun nak terangkan Mahesh, Akmal, Ishruti, Jana. Tangan Akmal masih terangkat, jadi Akmal terangkan. Saya terangkan. Sebab awak paling last turun tangan. Oh, okey. Pula dah. Okey, jap. Terangkan Akmal. Nak terangkan macam mana? Terangkan ikut kefahaman saya terus ke macam mana? Cuba dulu. Cuba dulu. Okey, soalan 3 ni Zintian dia nak tanam pokok pisang dengan pokok betik kat atas sebuah tanah yang seluas tanah tu adalah 40 hektar. Okey. Jadi Zintian ni ada 360 orang pekerja dengan modal sekurang-kurangnya 240. Jadi kita tahu 80 hektar luas tu adalah kita punya kekangan, dengan 360 orang pekerja pun kekangan kita, dengan 24,000 tu juga kekangan kita. Okey, jadi itu adalah menjawab soalan A. Soalan B pula, tuliskan model matematik yang berkaitan dengan masalah di atas. Okay, untuk menjawab soalan ni, kita kena tahu dia punya 80 hektar ni adalah total daripada bilangan pokok betik dengan bilangan pokok pisang. Jadi dia bagi tahu ayat yang ke apa? Yang tu. Beliau menggunakan X hektar tanah untuk menanam pokok pisang dan Y hektar tanah untuk menanam pokok betik. Jadi kita tahu X hektar tanah adalah untuk mewakili pokok pisang dan Y mewakili pokok betik. Jadi X tambah Y adalah selebih-lebihnya 80. X tambah Y adalah selebih-lebihnya 80.
Maksudnya kita tak boleh lebih daripada 80 hektar. Dia must, kita tak tahu X dan kita tak tahu Y, bila ditambah dia adalah selebih-lebihnya adalah 80. Okay, itu satu. Yang kedua pula, setiap hektar ladang pokok pisang akan diselia oleh 3 orang pekerja, manakala 6 pekerja pula akan menyelia setiap hektar ladang pokok betik. Maksudnya dalam setiap hektar tu ada 3 orang untuk pokok pisang. Maksudnya 3 orang, setiap 3 orang akan jaga sehektar, bukan sehektar, apa tu? Untuk pokok betik, sorry. Jadi untuk 6 orang pula bagi pokok betik untuk Tiga tu untuk pisang. Jadi kita pun tahu total bagi semua orang adalah 360. Maksudnya total bagi orang yang kita bekerja dia, yang Zintian nak ni 360. Jadi untuk bentuk soalan dia, modal dia adalah 3x tambah 6y, selebih-lebihnya 360. Itu untuk persamaan kedua. Okay, persamaan terakhir. Tanda dia apa teman? Apa ni? Apa Tanda cikgu? dia apa? Tanda dia apa? Selebih-lebihnya. Lebih kecil ke lebih besar? Lebih kecil dah sama dengan. Kecil dan sama dengan. Dia tak kita buat lebih besar. Tak Logik boleh. ni. Dia kata dia Sebab- mempunyai 360 pekerja. Jadi exact 360 je lah. Dia tak nak lebih daripada orang tu. Jadi untuk jawab soalan terakhir, kos pembelajaran untuk sehektar ladang pokok pisang ialah 800 dan sehektar ladang pokok betik ialah 300. Jadi bila dia kata dia kena darab lah. Jadi 800 tu untuk mewakili pokok pisang, 800 darab X ditambahkan dengan sehektar ladang pokok betik iaitu 300. Jadi tambah 300Y tidak lebih daripada 2,400. 24,000, sorry. Jadi lebih kecil atau sama dengan 24,000. Okey. Siapa yang masih belum faham kat tangan? Siapa yang faham kat tangan? Yang lain, yang belum buat tu. Siapa yang faham kat tangan? Kemarin Zul tak angkat tangan. Apa? Zul tak angkat tangan. Aizul. Zul dengan Dalina tak angkat tangan. Saya nak kena buat apa? Tanyalah dia faham ke tak? Zul ke Zul? Zul angkat tangan lah. Kan? Zul angkat tangan sebab kalau member ke betul-betul faham ni. Zul buka mic Zul. Betul-betul faham ke saja angkat tangan? Okay, Zul, next question tajuk tanya. Kalau betul-betul faham. Dalina? Dalina hilang kan? Tengok dekat voice chat ni siapa? Kalaf okey tak Kalaf? Kalaf, Nurin, Anis, Nurain, Vaishan. Okey tak? Ini yang paling penting tau, part paling penting. Part menterjemahkan ayat BM ataupun English kepada ayat matematik. Kepada ketaksamaan, kepada kekangan. Ni part paling penting dalam tajuk ni. Bahagian ni salah penterjemahan, salah translate. Yang lain pun ada harapan dah. Salin dulu. Hilang juga. Boleh? Tadi kita masuk tengok yang soalan. Ada soalan seterusnya tak?
Cuba tengok pada latihan formatif 7.1. Okey Zul. Ini mudah Zul. Zul dekat mic ke tak? Zul? Hello Zul. Zul nak jawab tak Zul? Kamal Zul tak jawab cikgu. Okey Sarah? Sarah cuba Sarah? Jomlah cuba. Salah pun tak apa, kawan-kawan awak je ni. Cikgu nak cubit awak pun. Jauh nak cubit-cubit. Okey Zul tak nak cuba Zul? Kalau awak tahu kan kalau awak salah apa awak akan dapat? Kalau awak salah, awak akan dapat ilmu kenapa awak salah. Jadi jangan takut mencuba. Jangan takut salah. Cuba, salah tak apa. Tak cuba, tak dapat apa-apa. Okey? Sarah nak try? Alia Izzati? Yang dekat voice chat nak try? Anis, Nur Ain? Siapa yang dah masuk tapi hilang ni? Ada berapa orang dah masuk tapi hilang Pasti hilang Akram. Kenapa tak nak cuba semuanya ni? Akram cepat. Okay, yang pertama. Jumlah pelajar. Jumlah maksudnya apa? Okay, Akram. Jumlah maksudnya? Jumlah maksudnya? Tambah. Tambah. Apa tambah apa? Apa tambah apa? Ini tentang kursus pengajian. Iaitu kursus P dan kursus Q. Biasanya kita akan gantikan dengan nilai X dan Y. Awak nak gantikan X tu untuk apa? X tu untuk bilangan pelajar bagi kursus P dan Y bilangan pelajar bagi kursus Q. Okey, jadi apa tambah apa? Lepas tu apa? Dia mesti ada dua-dua pun boleh ubah tu. Mesti ada X, mesti ada Y. Okay, agaknya apa Akram? Kita ada tambah, kita ada 100. Ini ada 100. P tambah Q kurang daripada 100. Kurang daripada 100. Misalnya kita gunakan X dengan Y lah. Jadi tukarkan P tu kepada X. Sebab P tu khusus. X tu adalah bilangan pelajar yang mengambil khusus P. Okay, X tambah Y. Faham tak Haziq? Faham juga sikit. Itu adalah khusus. Okay, Q itu adalah khusus. Tapi ini tentang pelajar. Okay, pelajar tu kita gantikan dengan nilai X dengan ataupun nilai Y. X adalah bilangan pelajar bagi khusus P, Y bilangan pelajar bagi khusus Q. Tidak melebihi. Kenapa tidak melebihi?
Contohnya kalau awak ada satu bangunan, ada 4 kelas. Okey, sini boleh muat maksimum 25 orang. Jadi keseluruhannya maksimum 100 orang, tak boleh lebih. Jadi sentiasa lebih kecil ataupun sama dengan 100. Fikir logik je, ni semua benda yang logik. Okey. Okey, yang kedua. Yang pertama. Okey, yang kedua. Bilangan pelajar khusus Q adalah tidak lebih daripada 4 kali bilangan pelajar khusus P. Tidak lebih daripada. Kita mulakan dengan Q. Q kita gantikan dengan apa? Y. 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 Yang Nita dah jawab tu. Y lebih kecil dan sama dengan 4X. Yang Nita dah jawab Y lebih kecil ataupun sama dengan 4X. Tidak lebih daripada 4 kali. 4 kali P. 4 kali P ataupun 4 kali X. Kita tak boleh lebih. Paling banyak pun sama dengan 4X. Okay, yang ketiga. Q kita gantikan dengan Y. Y. 5Y. melebihi. Kita gunakan apa melebihi? Tolak X. Ya, betul. Dia Jati dah jawab tu. Tolak X. Sekurang-kurangnya Lebih besar dan sama dengan 5. besar dengan 5. Senang tak? Ni semua 3 Oh. markah. Cikgu terus bentukkan dalam ni. Ni satu Saya- markah. Saya ingatkan Y melebihi 5 tambah X. X tambah 5. Tambah X pun boleh. Kalau pindahkan tolak X pergi sebelah jadi tambah 5 kan? Pun boleh. Biasanya kita buat melebihi tu kita gunakan tolak untuk dapatkan lebih senang lah nak tulis. Tapi kalau boleh faham Y lebih besar daripada 5 tambah X pun boleh juga. Asalkan jangan salah. Sebab sama kan? Tolak X pergi sebelah jadi tambah X. 3 markah yang sangat-sangat penting. Salah di sini, salah yang seterusnya. Okey? Senang ke susah? Siapa kata senang kat tangan? Banyak keliru Maksud kata awak kena cuba dulu beberapa soalan. Tengok dulu ini soalan untuk awak ke tidak. Tapi sebelum tu kena cuba dulu. Jangan cuba satu kata susah. Cuba dah 10, 20 soalan tengok asyik salah je. Jangan gamble lah. Baca tajuk lain. Amira, okey tak Amira? Hisham? Okey. Hisham okey tak? Hisham tak jawab. Hilang dah Hisham. Hisham? Awak ni masuk kelas hilang-hilang ni lain problem ke memang hilang? Keliru. Okey, Hisham keliru yang bahagian mana? 1 ke 2 ke 3? Yang 1 okey tak? Okey, tak apa Hisham tulis kat chat. Start 2. Okey. Start 2. Okey, bahagian yang Y ni okey kan? Bilangan pelajar khusus Q, Y. Okey, kalau awak keliru yang ini awak jangan tulis dulu. Patah ni dulu. Lepas tu sebelah ni 4 kali bilangan pelajar khusus P. 4X. Okey, sini 4X. Yang kat tengah-tengah ni tidak lebih. Tidak lebih. Awak buat yang ini. Kalau tidak lebih, dia ke atas ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Tidak lebih, dia ke bawah. Bila ke bawah, ini adalah lebih kecil. Lebih kecil, sini tanda sama dengan. Jadi lebih kecil dan sama dengan. Tidak lebih. Kalau guna cara ni jelas tak? Kini had awak sama dengan ni. Had awak dikata tidak lebih. Dia mesti sampai sini sahaja. Paling-paling maksimum pun sampai sini sahaja had dia. Maksudnya dia ke bawah. Dia tak boleh lebih daripada ni.
Okay, tak boleh lebih daripada tu. Jadi sampai sini saja. Jadi bila dia ke bawah itu adalah lebih kecil. Maksimum dia sama dengan. Jadi dia akan jadi lebih kecil ataupun sama dengan. Okay, yang kompleks sikit nombor 3. Okay. Hafalkan yang ini je. Kalau melebihi tu maksudnya tolak. Tolak tu adalah melebihi. Okay, apa melebihi apa? Q. Q adalah Y. Q adalah Y. Melebihi apa? Melebihi pelajar khusus P, iaitu X. Jadi Y tolak X. Okay, yang ini kalau keliru, padam dulu. Okay, Y melebihi X. Y melebihi X. Sekurang-kurangnya 5. 5. Sekurang-kurangnya. Okay, ini had awak. Sekurang-kurangnya 5. Okay, ini sama dengan kan? Jadi katalah sini adalah 5. Sekurang-kurangnya 5. Ke atas ke bawah? Sekurang-kurangnya 5. Dia adalah ke atas. Ke atas. Sekurang-kurangnya 5. Maksudnya paling kurang. Se ni awak tukar pada paling. Awak tu satu lagi teknik. Se ni tukar pada perkataan paling. Paling kurang. Maksudnya minimum dia 5. Minimum dia 5, betul. Minimum dia 5. Jadi dia ke atas. Bila dia ke atas, tu adalah lebih besar. Sini sama dengan besar dengan sama dengan. Jelas sedikit tak, Hisham? Kalau awak tengok sahaja tu, awak tengok ayat-ayat ni susah nak berapa jelas. Awak lukis gambar rajah, tengok ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Okey. Sama macam awak buat tajuk kebarangkalian kan? Pun berkaitan dengan ketaksamaan juga, betul? Berkaitan dengan ketaksamaan tu, awak lukis gambar rajah, tengok. Macam dia kata sekurang-kurangnya tidak lebih daripada 4. 4 awak ada had, tidak lebih daripada 4. Ke atas ke bawah, tidak lebih daripada 4. Ke bawah. Jadi bila ke bawah dia akan jadi lebih kecil ataupun sama dengan 4. Dia berbeza dengan kurang daripada dan lebih daripada. Kalau kurang daripada, had tak masuk. Lebih daripada pun, had tak masuk. Tapi kalau tidak lebih ataupun tidak kurang, had termasuk. Ini antara yang paling penting. Kita tengok yang seterusnya. Jelas. Kita pergi pada jom Hisham, kita cuba yang ni. Yang dekat voice chat kalau nak jawab, bagi tahu cikgu nak volunteer. Okay, Puan Laili ada gaji bulanan sebanyak 3,000. Jumpa kata-kata kunci dalam soalan, sentiasa highlight. Ini gaji dia 3,000. Beliau membelanjakan X ringgit untuk pengangkutan. Okay, kalau boleh tulis balik X untuk pengangkutan. Supaya sambil awak tulis tu, sambil tu awak masukkan dalam kepala awak. Tentang apa ni? Y untuk makanan. Okay, masa jawab soalan tau. Jawab soalan tulis balik. Sambil baca tu sambil tulis supaya awak faham apa yang awak tengah buat. Kemudian ada perbelanjaan bulanan. Untuk makanan. Selebih-lebihnya 3 kali perbelanjaan bulanan untuk pengangkutan. Okey, Syam, try. Perbelanjaan bulanan untuk makanan. Jadi apa tu? Makanan adalah
Tulis Isyam dekat chat. Makanan adalah X ke Y? Okay, Y. Selebih-lebihnya, okay, ni tak tahu, tinggal dulu kalau tak jelas. 3 kali perbelanjaan bulanan untuk pengangkutan. Okay, ni tulis sebagai apa ni? 3 kali perbelanjaan bulanan untuk pengangkutan. Tulis sebagai apa? Tiga kali tukar pada nombor. Jumpa tak nombornya dekat? Okey. 3 kali. Awak nak buat darab 3 ke 3 kali tu? 3x. Okey, 3 kali pengangkutan adalah x. 3 kali x. Sekarang selebih-lebihnya. Ini jelas ke awak nak gunakan gambar rajah? Okay, ini 3x. Selebih-lebihnya 3x. Jadi had dia daripada bawah ke sini ke daripada atas ke sini? Yang mana ni? Yang bahagian atas ke bahagian bawah? Selebih-lebihnya. Okay, Syam, yang mana? Yang bawah ke yang atas? Selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya, ni, selebih-lebihnya. Tadi kata apa? Untuk tukar pada apa? Tukar pada perkataan paling. Paling lebih adalah 3x. Jadi, yang bawah ke yang atas? Okay, cuba Isyam, salah tak apa. Yang bawah ke yang atas? Bawah, betul. Bawah. Tahniah. Jadi bawah dia akan jadi selebih-lebihnya. Sini. Sekejap. Hanita buat apa Hanita? Y. Terbalik tu Hanita. Lebih kecil. Cikgu, selebih-lebihnya maksudnya dia paling maksimum lah. Betul. Maksimum dia 3x. Okay, maksimum dia 3x. Lebih-lebihnya 3 kali. Maksimum dia. Paling banyak. Paling banyak adalah 3x. Jadi dia sentiasa kurang daripada 3x. Sentiasa kurang ataupun paling banyak pun sama dengan 3x. Okay. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, perbelanjaan bulanan untuk makanan. Okay, makanan adalah apa Isyam? Makanan adalah Y. Betul. Sekurang-kurangnya, okay, tinggal dulu kalau tak jelas, RM50 lebih daripada perbelanjaan bulanan untuk pengangkutan. RM50 lebih daripada perbelanjaan bulanan untuk pengangkutan. Jadi ada 50, ada pengangkutan adalah X. Okay, tak pasti tanda tu dia suruh nombor-nombornya. 50 lebih daripada. Maksudnya? Lebih. Jadi tolak ke dia Y dengan 50 ni sekali ke 50 dengan X ni sekali? Tapi sekurang-kurangnya kan. Jadi kat sini ni sekali lah. RM50 lebih daripada. Tambah ke tolak? Tambah ke tolak? Agak-agaknya. Okey, ni kompleks sikit lah untuk Isyam. Untuk yang lain okey tak?
Siapa nak teka? Tolak ke tambah? Tambah. Tambah. Okay, dia adalah tambah. RM50 lebih daripada ni. Okay, maksudnya kalau awak tak jelas pun awak tulis ni. Apa ni? Makanan, katalah makanan RM50. Okay, makan RM50. Lepas tu dia kata pengangkutan sekurang-kurangnya 50 lebih daripada 100 lah. Okay, katalah pengangkutan 50. Okay, X sama dengan 50. Jadi Y sekurang-kurangnya 50 lebih daripada X. Maksudnya 50 tambah X. Jadi 100. Jadi Y tu sentiasa Y dapat Y sebab X tambah 50. Faham tak? Gantikan dengan nombor. Okay, Alik Zati, okay betul. Awak gantikan dengan nombor. Okay, katalah awak ada kalau ada pengangkutan nak gantikan dengan Y dulu pun boleh. Kata awak gantikan dengan Y, Y sama dengan 200 untuk makanan. Berapa family awak spend sebulan untuk makanan? Tahu tak? Siapa tahu berapa mak ayah dia spend sebulan untuk makanan? Sekali belanja pergi Tesco ke pergi kedai? Siapa rajin tolong mak ayah pergi kedai? Beli barang? Saya. Okay, sekali pergi kedai berapa ringgit barang awak beli Mahesh? Barang masak. Barang masak lah. Lebih kurang lah. Awak bagi berapa ringgit? Guna debit lah. Berapa ringgit? Bayar je kat tu. Tak tengok harga pun. Tinggi lah cikgu. Berapa ratus? 1,000. Untuk berapa hari tu? 1 bulan. Okey lah, 1,000 sebulan. Kalau 1,000 seminggu tu tinggi lah. Itu campur dengan jajan lain kan? Ada benda-benda yang tak ni kan, campur dengan sabun semua-semua tu kan? Tahu tak? Betul. Bukan makanan sahaja kan? Okey. Boleh diterima lah. Walaupun pada setengah orang agak tinggi. Okey, itu untuk 1,000. Katalah okey lah, katalah 1,000 1,000. Tukar 1,000. Okey, makanan dia 1,000. Okey, 500 lah, 500. Sebab kita tolak benda-benda lain. Y sama dengan 500. Okay, X berapa? Okay, makanan 500. Dia adalah RM50 lebih daripada pengangkutan. Maksudnya berapa pengangkutan dia? Pengangkutan dia, sebab dia lebih 50. Bila lebih 50, maksudnya dia akan tolak 50, betul? Tolak 50 untuk dapatkan pengangkutan dia iaitu 450. Jadi awak nak tolak ke tambah, awak boleh gunakan tambah. Awak boleh juga gunakan tolak. Awak boleh juga gunakan tolak. Y tolak 50. Dan apa kaitan dia dengan X? Yang ni kena cuba dulu lah. Okay, kalau gunakan tambah kat sini, dia ada perkataan sekurang-kurangnya. Kalau tak jelas, ni had awak. Sekurang-kurangnya RM50 lebih daripada penjamatan pengangkutan. Sekurang-kurangnya dia ke bawah ke atas? Sekurang-kurangnya tukar pada paling kurang. Jadi dia ke atas ke bawah? Sekurang-kurangnya. Jangan confusion kat sini. Dia benda yang berbeza ya. Sekurang-kurangnya kat sini dengan lebih daripada kat sini benda yang berbeza. Ke atas ke bawah? Ke atas ke bawah? Ke atas. Ke atas. Ke atas. Jadi kalau gunakan yang bawah ni pun boleh gunakan yang ini. Ke atas.
Dia tak kisah mana-mana. Ini diterima, yang ini pun diterima. Okay, yang ini kena praktis sikit. Dia ada perkataan lebih dengan kurang tu ada 2 kali dalam ayat tu. Tapi satu tu menunjukkan ketaksamaan, satu tu menunjukkan sama ada operasi tambah ataupun tolak. Okay. Lebih dengan kurang. Sebenarnya lebih lah yang digunakan untuk operasi tambah dengan tolak ni. Tambah ataupun tolak. Kalau yang untuk ketaksamaan tu sekurang-kurangnya tidak lebih daripada. Tu awak kena, itulah awak kena praktis. Okay, ni yang kedua. Yang ketiga, ambil masa ni. Lepas ni awak ada apa? BM. Bukan awak ada perjumpaan dengan kaunselor lepas ni? Lalu tadi Cikgu Azrin cakap ada sesi kaunseling. Kaunseling kan? Kejap Ha. Perbelanjaan bulanan untuk pengangkutan dan makanan. Untuk pengangkutan dan. Dan kita akan gunakan apa? Tambah. Ada jati buat. Pengangkutan dan makanan. X tambah Y. Pengangkutan dan makanan. Tidak melebihi 1/3 daripada gaji bulanan. 1/3 daripada 3,000. 3,000. Tidak melebihi. Tidak melebihi. Had dia kat sini. Ni had dia. Sampai sini saya tidak melebihi. Jadi dia akan sentiasa kurang. Logiknya pun kalau awak belanja. Tak boleh lebih daripada gaji kan. Takkan awak buat lebih daripada gaji. Kalau lebih daripada gaji. Tak ada had maksimum lah awak punya perbelanjaan tu. Kita dapat macam ni. Okay, 1, 2, 3. Jadi homework awak. Okay, homework awak. Okay, cikgu nak awak praktis. Tuliskan. Yang ke kanan ni, 1, 2, 3 ni. Dengar tak? Dengar. Dengar Cikgu. Bahagian A dengan bahagian B dulu. A dengan B. Nombor 1 AB. Okay, nombor 2 pun AB. Yang nombor C tu kita cover hari Khamis. Nombor 2 AB. Okay, yang ini pun nombor 1 AB. Nombor 2 AB. Nombor 3 AB. Okay. Simak-simak objektif tu semua tu kita cover hari Khamis. Boleh? Nanti dengan model pun cikgu bagi dalam grup Boleh cikgu. Graf tu lukis dalam kertas graf tau. Jangan buat dalam kertas lain. Saya pasti awak tahu lukis graf. Kalau tak pasti tak tahu lukis graf dan cikgu. Tapi graf-graf biasa sahaja tu. Bukannya graf pelik-pelik. Graf X dengan Y. Lepas tu lukis garis lurus. Ketandakan ketaksamaan dia mengikut cara yang awak belajar dalam matematik. Tak faham rujuk balik cikgu. Kelorikkan. Cara dalam buku tu ada. Alright. Jadi baca doa. Baca doa tadi dah hilang Okay, siapa yang berhenti baca doa? Zul baca doa Zul? Zul? Zul tak menjawab tadi. Okay lah Aziz baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi yus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua yang hadir. Semoga semua dapat jadi cemerlang. Amin. Amin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Kan live Terima lah. kasih cikgu. Belum masuk live. Dan tak okey Tan.